Okey, kita sambung ke part yang ketiga iaitu 7.1.3 jarak di antara dua titik pada satah. Okey, kalau sebelum ni apa yang awak belajar adalah jarak bagi, jarak mengufuk dan jarak mencancang. Maksudnya dia cuma garisan yang straight saja. Okey, kita tak ada pengiraan yang melibatkan apa orang kata garisan yang condong kan. Kalau awak pasang kat sini kita cuma ada garisan yang straight mengufuk ataupun garisan yang mencancang saja. Okey, bagi subtopik 7.13 ni dia nak mengajak kita untuk nak mencari jarak bagi titik yang sengit. Titik yang sengit lah kita kata nah. Okey, macam mana nak buat dia? Kita tengok. Okey, first step, awak kena jadikan garisan ni dalam bentuk segitiga bersudut tegak. Okey, aim kita adalah kita nak mencari jarak di antara titik A ke B. Okey, titik A ke B. Contohnya macam ni lah, kita buat garisan macam ni. Tapi kita mesti lukis dia dalam bentuk segitiga yang bersudut tegak. So, segitiga bersudut tegak macam ni lah. Okey, so kita kena guna teorem Pythagoras. Okey, yang awak belajar waktu form 1 dulu. Okey, Pythagoras theorem ni dia kata yang sengit ni nilai dia ataupun kita kata formula asas dia A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Okey, C ni sentiasa mewakili kata apa dekat segitiga tu bahagian yang sengit. Okey, bahagian yang sengit ni semua kita tulis dia sebagai C. Okey, untuk bahagian A dengan B awak nak tukar tempat pun boleh. Sebagai contoh, kat sini nak jadi A, kat sini nak jadi B, boleh, tak ada masalah. Ataupun tak maulah A kat situ, saya nak letak B kat sini, nak letak sini B, sini A pun boleh, tak ada masalah. Okey, A dengan B boleh berubah kedudukan, tapi untuk sisi yang sengit ni nilai dia sentiasa C. Okey, jom kita tengok contoh pengiraan dia macam mana. Okey, sebelum kita tengok jawapan dia, kita flashback sikit apa itu teorem Pythagoras. Okey, ni contoh pengiraan dia. Okey, katakanlah dia bagi sisi. Okey, dia bagi sisi dekat kita. Dia minta kita cari satu sisi yang tak diketahui nilai. Macam contoh situasi soalan kita tadi lah kan. Okey, ada satu situasi soalan di mana kita tak tahu nilai dia. Okey, katakanlah kat sini saya bubuh garisan PQ. Okey, PQ. Okey, untuk garisan PQ ni kita tak tahu nilai dia. Macam mana kita nak cari? Okey, kita tengok nilai yang dia bagi. Okey, dekat sebelah sini dia bagi 5, dekat sini dia bagi 12. Okey, so macam mana kita nak cari nilai PQ ni? Okey, ingat balik teorem Pythagoras, dia adalah formula dia A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Okey, sekarang ni kita ganti je lah nilai. Okey, ikut number yang kita letak. Contoh, kalau letak A kat sini, kita gantilah nilai A kat dalam ni kan. Okey, so kita tengok A dia sama dengan 5. So, 5 kuasa 2. Okey, 5 kuasa 2 kat sini. Kemudian B dia adalah 12. So, kat sini kita tulis 12 kuasa 2. Garisan yang kita nak cari ni, kita wakilkan dengan huruf C. Okey, C kuasa 2. Okey, so awak permudahkan. 5 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2 awak dapat 169. Okey, 169 bukanlah kita nak mencari nilai C kuasa 2, tapi kita nak mencari nilai C. Macam mana nak cari nilai C? Jawapan ni kita punca kuasa 2 kan. So, kita dapatlah garisan PQ ataupun nilai bagi C kat sini, nilai dia adalah 13. Okey, yang pentingnya adalah awak perlu ingat formula A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Okey, macam mana pun pengiraan ataupun macam mana pun situasi yang diberi, kalau awak guna formula ni, insya-Allah awak boleh cari mana-mana sisi yang hilang. Okey, macam kat bawah ni dia minta kita cari sisi A. Okey, yang sebelah ni dia minta kita cari untuk sisi B. Okey, so kita balik kepada soalan kita. Soalan dalam contoh 4, muka surat
Contoh 4 muka surat 127. Okey, soalan dia. Dia kata hitung jarak di antara titik A dengan titik B pada satah cartes dalam rajah di bawah. Okey, tengok macam tadi juga saya cuba lukis dia punya segitiga bersudut tegak. Okey, segitiga bersudut tegak. Aim kita adalah nak mencari nilai A ke B. Okey, kita lukis dulu segitiga bersudut tegak dia. Okey, sebagai contoh macam ni lah. Okey, kita nak cari dekat sini. Berapa nilai dekat sini? Okey, katakanlah dekat sini saya ambil sebagai nilai A, kat sini saya ambil sebagai nilai B. Okey, sekarang ni berapa jarak dekat sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ni nilai dia sama dengan 6. Okey, B pula berapa nilai dia? Okey, B ni berapa pula nilai dia? Awak bilang pula. 1, 2, 3, 4. Okey, so macam mana nak cari nilai C dekat sini? Macam mana nak cari nilai C kat sini? Ingat balik formula yang saya bagi tadi, iaitu formula dia adalah A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Okey, katakanlah sekarang ni saya nak jadikan C sebagai perkara rumus. Okey, saya cuma tukar kedudukan dia. C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Okey, apa nilai A dia? Nilai A dia sama dengan sama dengan 6 kuasa 2 tambah B dia 4 kuasa 2. Okey, yang ni nilai dia masih lagi C kuasa 2 kan? Okey, so 6 kuasa 2 36 tambah 4 kuasa 2 16. So nanti bila pemudahkan awak dapat C kuasa 2 ni. Okey, nilai dia 36 tambah 16 adalah 52. Okey, aim kita bukanlah nak mencari nilai C kuasa 2. Kita nak mencari nilai C. So, kita kena punca kuasa kan dia punya jawapan. Okey, punca kuasa 2 bagi 52. Dia bagi kat sini. Awak tekan kalkulator. Nilai dia adalah 7.21 unit. Okey, 7.21 unit. Okey. So, awak dapatlah jawapan dia. Okey. Jarak di antara A, B ni nilai dia adalah 7.21 unit. Okey, yang ni merupakan kaedah yang pertama. Okey, sekarang ni kita tengok kaedah kedua yang dia guna. Okey, kaedah yang kedua adalah dengan dia menolak. Okey, dia tolak jarak di antara titik. Tengok dekat sini dia tunjuk. Okey. Pertama sekali dia kenal pasti koordinat. Okey, koordinat bagi titik A dan koordinat bagi titik B. Kalau awak pasang dekat sini, titik A dia tak bagi koordinat kan? Titik B pun dia tak bagi koordinat. So dia kenal pasti dulu dia punya koordinat dan dia selesaikan dengan kaedah orang kata menolak titik dia. Okey, menolak titik. Sama macam kita buat tadi lah. Tapi bagi saya lagi senang kalau awak gunakan teorem Pythagoras. Okey. So, kita tengok lagi satu contoh. Iaitu contoh 5.